Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita membicarakan dua slot pada pagi ini. Slot yang pertama adalah tadabbur Al-Quranul Karim, slot yang kedua adalah qamus Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita slot yang pertama kita akan masuk dalam slot tadabbur. Tuan-tuan perlu ada Quran terjemahan di tepi, di samping tuan-tuan Quran terjemahan. Sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quranul Karim. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah masih lagi tadabbur dalam bab Al-Hashdu Al-Fanni, iaitu kesenian yang pelbagai di dalam Al-Quranul Karim. Cuma hari ini berbeza daripada hari-hari yang sebelum ini. Kalau kita lihat sebelum ini, dua ayat yang hampir sama daripada dua surah yang berbeza. Tetapi hari ini dua ayat yang hampir sama tetapi dalam satu surah. Tuan-tuan lihat dalam surah Taubah ayat yang ke-55, ayat ke-55 dalam muka surat 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Janganlah menakjubkan kamu, wahai Muhammad, harta mereka, anak pinak mereka. Hanya sahaja yuridullahu liyu'adzibahum, Allah Ta'ala sebenarnya nak mengazab mereka dengan harta dan anak pinak mereka tersebut di kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Mereka akan mati dalam keadaan mereka kafir. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada hari ini dalam surah Taubah ayat ke-55, kita nak highlightkan. Nanti tuan-tuan lihat ada beberapa perkataan. Nanti kita akan sebutkan. Dalam surah Taubah, selang satu lay, dua lay, selang dua lay selepas dia, dua lay selepas dia, kita akan lihat surah Taubah ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون." Makna samalah, lebih kurang sama je. Cuma perbezaan dari sudut huruf dan juga kalimah. Tuan-tuan lihat ayat yang atas, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, diletakkan la, wala auladuhum, diletakkan la. Adapun dalam surah At-Taubah ayat ke-85 tidak diletakkan la, sekali je. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, tidak ada wala auladuhum, la. Jadi penambahan dalam surah At-Taubah ayat ke-55 yang pertama ada penambahan apa? La, wala auladuhum. Kemudian yang keduanya, innama yuridullahu liyu'adzibahum, ada liyu'adzibahum. Pada ayat ke-55 ada penambahan lagi, penambahan lam. Dalam ayat
yang ke-85 dia letak an yu'adzibahum an. Tapi dalam ayat ke-55 surah Taubah ada penambahan lam, li yu'adzibahum. Kemudian innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ada penambahan yang ketiga, iaitu penambahan al-hayah, al-hayatid dunya. Tapi di dalam surah Taubah ayat ke-85 tidak ada hayah, tidak ada hayah. Hayah ni kehidupan, tak ada. Terus innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Dalam surah Taubah ayat ke-85 fid dunya, tak ada fil hayatid dunya. Okey. Kita nak bincangkan di sini tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang sebenar wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Tetapi atas kajian di kalangan ulama, boleh kita katakan di sini as-siyaq, konteks cerita ayat, dalam ayat ke-55 berbeza dengan ayat yang ke-85. Itu yang kita boleh katakan. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-55, konteks, siyaqul ayah, cerita tentang apa? Infaq al-amwal, iaitu menginfakkan harta. Dan juga ditujukan ayat ini untuk al-munafiqin, orang-orang munafik. Okey. Tuan-tuan lihat pada ayat yang sebelum dia. Ayat ke-53 ayat ke-53, 54, tuan-tuan lihat. Okey. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, qul anfiqu, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik, nafkahkanlah harta kamu, taw'an aw karha, sama ada secara sukarela atau secara terpaksa. Lan yutaqabbala minkum, nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima daripada kamu. Lan tidak akan diterima daripada kamu sedekah ataupun infak kamu. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kamu adalah satu kaum yang fasik, orang munafik. Ayat ke-84, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada sesuatu yang menghalang mereka agar diterima daripada mereka nafkah-nafkah mereka, melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan juga kafir kepada Rasul, dan mereka tidak mengerjakan solat. Wala ya'tuna as-salah illa wa hum kusala, melainkan kalau mereka buat solat pun, melaksanakan solat pun, mereka solat dalam keadaan malas. Kemudian wala yunfiquna illa wa hum karihun, mereka tidak menafkahkan harta melainkan dalam keadaan terpaksa sahaja. Jadi dalam ayat 54 nak bagi tahu tidak ada yang menghalang amalan mereka diterima, nafkah mereka diterima. Yang halangnya adalah kerana kufur yang ada dalam diri mereka. Mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Kalau sembahyang pun mereka sembahyang malas-malas. Kemudian mereka infak pun dalam keadaan terpaksa. Tuan-tuan lihat lagi, selepas daripada ayat 55 ni, Quran cerita kita tentang perihal orang-orang munafik. Pada ayat ke-58, pada ayat ke-58, tuan-tuan lihat. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Di antara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad tentang pembahagian zakat. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripada harta zakat,
serta merta mereka terus menjadi marah. Mereka diberi, mereka rasa okey. U'tu minha radu, mereka selesa, suka. Wa illam yu'tau, sekiranya tidak diberikan minha daripada harta zakat, idahum yaskhatun, mereka tiba-tiba terus meloncat marah. Okey. Kemudian kita lihat siap ini dalam surah At-Taubah ayat 55 ni sebenarnya mengenai dengan infakkan harta, dan juga perbincangan dalam skop mengenai orang-orang munafik, dan juga mengenai dengan harta mereka. Mereka cukup takut, sayang sangat harta mereka. Nak infak pun tak nak. Infak bila terpaksa. Kemudian ditujukan khitab kepada Nabi pada ayat ke-55 supaya Nabi katakan kepada orang kafir. Ditujukan kepada Nabi. Apa dia? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Wahai Rasulullah, janganlah kamu rasa takjub, kamu rasa aneh, rasa pelik, rasa tertarik hati dengan harta mereka, anak pinak mereka. Okey, Tuan-tuan lihat, fala tu'jibka amwaluhum, jangan tertarik hati dengan harta mereka dan juga anak pinak mereka. La tersebut diulang, la tersebut diletakkan sebelum auladuhum. Nafi di sini adalah nafi memberi implikasi makna taukid, iaitu penegasan. La yang pertama, fala tu'jibka amwaluhum, la tersebut adalah la nahi. La yang pertama tu la nahi. Itu tak dinafikan. Ayat 55 pun sama. Ayat ke berapa tadi? Ayat ke 85 pun sama. Ayat 85 tadi. Satu lagi. Ayat 55 dengan ayat 85. Fala tu'ajib. Itu tak ada perbezaan. La tu'ajib dalam mensukunkan, menjazamkan fi'il mudhari', itu adalah lam alif tersebut adalah la nahi. Wala auladuhum, la tersebut, lam alif ini adalah lam alif la nafi. La nafi. Okey. Sebab apa ditambahkan la pada ayat ke-55, tidak pada ayat ke-85, untuk memberi makna penegasan, taukid. Kemudian fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kemudian ditambah lagi lam. Ditambah lagi lam. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum, lam tersebut li ziyadati al-ikhtisas, penambahan dia untuk pengkhususan, khusus, spesifik untuk orang munafik. Azabnya khusus untuk mereka. Wa taukid, dan juga untuk taukid. Jelas untuk apa? Ikhtisas juga untuk taukid. Maksudnya hanya senya Allah Ta'ala nak mengazab mereka, nak mana memberi ziyadatut taksis. Apa itu ziyadatut taksis? Ekstra, dah khusus dah. Innama tu dah adatul hasar, dah khusus dah, cuma nak ziyadah, nak tambah lagi, nak ekstra lagi. Kemudian di situ pula ada lagi penambahan dipanggil taukid, ayat penegasan. Kemudian siyaq pada ayat ke-85 berbeza dengan ayat ini. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-85, sebelum tu kita lihat dulu siyaq, konteks ayat pada ayat ke-85. Nak tahu, kita lihat ayat sebelum dia, ayat ke-83. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ولا تصل على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Tuan-tuan lihat dulu terjemahan, tengok ayat 83. Jika Allah Ta'ala mengembalikanmu wahai Muhammad kepada suatu golongan daripada mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersama-samaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Kerana itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Orang yang tak ikut berperang kepada Nabi kali pertama, Nabi dah pulang, kami nak keluar kali kedua, mereka nak ikut, tak dibenarkan. Jangan sekali-kali harap untuk kamu dapat keluar bersama aku, sebab kali pertama kamu tak nak keluar. Okey. Kemudian ayat ke-84 ini larangan solat jenazah kepada orang munafik. Okey. Sekarang kita lihat siyaqul ayah. Siyaqul ayah pada ayat 55 tadi mengenai dengan infakkan harta. Sebab bila sebut tentang infakkan harta, ditaukidkan dengan lam alif, la nafi. Kemudian pada ayat yang ke-85 ini berbeza siyaq dia. Siyaq, konteks ayat cerita kisah tu berbeza. Sebab tu tidak disebutkan la. La nafi tak disebutkan. Dan juga tidak disebutkan lam li yu'adzibahum. Cukup macam biasaan masdariyah an yu'adzibahum. Kerana maqam tempat pada muka surat 200 ini ayat 85 surah Taubah, tempat dia bukan tempat untuk penegasan, taukid bukan. Okey. Apabila ayat 55 tadi kita telah bincangkan siap ataupun konteks jalan ceritanya, panjang jalan cerita mengenai dengan infakkan harta, okey, mengenai dengan infak, mengenai dengan harta. Okey, sekarang ini bila mana mengenai dengan infak, mengenai dengan harta, jadi sudah pasti ini adalah komponen yang penting. Infak, sedekah, benda yang penting. Harta, benda yang penting. Sebab dua-dua komponen ini adalah benda yang sangat penting, maka ditambah la nafi, iaitu la wala auladuhum, dan ditambah lam li yu'adzibahum, dan juga ditambah al-hayatid dunya. Kerana harta ini, sebab apa satu komponen yang sangat penting harta ni? Sebab dia adalah satu-satunya cara untuk melangsungkan kehidupan. Macam mana nak teruskan kehidupan tak ada harta? Okey. Kerana kalau kita lihat, untuk sampai kepada kemewahan, sampai kepada tahap yang dinamakan kebahagiaan, sudah pasti perlukan kepada harta. Sebab itulah ditambah pada kalimah al-hayah pada ayat ke-55, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sebab apa hayah? Kerana mazinnah. Apa itu mazinnah? Tempat sangkaan untuk sampai kepada kemewahan, sampai kepada kebahagiaan. Apa dia? Kehidupan. Kalaulah seseorang itu tahu esok nak mati, sudah pasti tak ada cita-cita untuk rafahiyah, kemewahan ataupun as-sa'adah, kebahagiaan, tak ada cita-cita. Sebab apa? Esok je nak mati dah. Tapi bila sebut tentang al-hayatid dunya, makna dia tahu bila sebut hayah, kehidupan, sudah pasti perlukan harta, perlukan kebahagiaan, perlukan kemewahan. Nak kemewahan, nak kebahagiaan, kena ada harta. Okey. Berbeza kalau kita lihat pada ayat ke-85 siaq.
pada ayat ke-83 ceritanya mengenai dengan apa? Mengenai dengan jihad. Tuan-tuan, bila cerita mengenai dengan jihad, mengenai dengan perang, tak perlu sebut hayah, sebab dah tahu perang tu tempat mati, tempat kematian. Tak perlu sebut tentang hayah. Hayah ni kehidupan. Wal qital al jihad madhinnatul qatl wa faqdil hayah. Bila sebut tentang peperangan, tentang jihad, dia bukan tempat untuk melangsungkan kehidupan, tapi itulah tempat kematian. Kerana sebab itu tidak didatangkan perkataan al-hayati dunya dalam ayat ke-85. Diletakkan apa? Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Okey, biha fid dunya. Sebab dia siap konteks cerita mengenai dengan jihad. Jelas berbeza dengan ayat 55 surah Taubah, cerita mengenai dengan harta. Harta ada kaitan rapat dengan kehidupan. Adapun jihad kaitan rapat dengan kematian. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba lihat lagi sikit mengenai dengan, kalau sempatlah kita tengok dalam ayat yang ke-52 dan pada ayat Suratul Anbiya ayat 92 93. Boleh 92 93 Suratul Anbiya juzuk ke-17. Kita lihat tadabbur yang kedua, insya-Allah. Muka surat berapa ni? 330. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu-satunya, satu-satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka sembahlah aku, fa'buduni. Okey. Wa taqatta'u ayat 93, dan mereka telah berpecah belah sesama mereka dalam urusan agama mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, tuan-tuan highlightkan di sini muka surat 330. Kemudian tuan-tuan lihat pula dalam suratul Mu'minun juzuk ke-18 ayat 52 53. Ada ayat dia, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Nampak? Tadi fa'budu, ni fattaqun. Okey? Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Okey. Ayat 52-53, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat ke-53, kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agama yang menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul Anbiya dan suratul Mu'minun ini ada sedikit perbezaan. Antaranya, tuan-tuan lihat dalam suratul Anbiya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dalam suratul Mu'minun, fattaquni, takutlah kepadaku. Dalam suratul Anbiya, fa'buduni, sembahlah aku. Kemudian dalam suratul Anbiya, wa taqatta'u, wow. Dalam suratul Mu'minun, fataqatta'u, fa, menggunakan huruf fa. Kemudian ada penambahan pula zubura. Okey, penambahan apa? Zubura. Kullun ilaina raji'un. Dalam ayat surah Al-Anbiya, kullun ilaina raji'un. Dalam
Suratul Mu'minun, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama seperti biasa bila sebut tentang suratul anbiya, fa'buduni, suratul mu'minun fattaquni, sesungguhnya setiap konteks cerita dia ingin lebih daripada satu wajah, satu cara, yang lebih daripada itu. Apa yang lebih? Iaitu siap ini bukan satu je jalan cerita, bahkan lebih banyak. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat dalam suratul Mu'minun, datangnya selepas menyebut uqubat, hukuman-hukuman, datang beberapa puak yang banyak, iaitu kita panggil golongan-golongan, umat-umat di kalangan orang yang menderhakakan Rasul. Mereka derhaka kepada Rasul, Allah Ta'ala binasakan mereka. Kita lihat beberapa umat sebelum ini, mereka buat perkara yang sama, Allah Ta'ala binasakan mereka. Dalam ayat ke-41 dan juga ayat 44, faja'alnahum ghusa'a fabu'adan lilqawmil zalimin. Tuan-tuan lihat, kami jadikan mereka seperti ghusa', sampah yang dibawa banjir, ghusa'a, maka binasalah orang-orang yang zalim. Kemudian tuan-tuan lihat ayat yang ke-44, Quran cerita apa? Ayat ke-44, waja'alnahum ahadis, kami menjadikan mereka ahadis. Apa dia ahadis? Kami jadikan mereka ni bahan cerita bagi manusia. Fabu'adal liqaumin la yu'minun, maka bu'd, celakalah bagi kaum yang tidak beriman, binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Okey. Berterusan peringatan, ugutan, ancaman selepas daripada ayat ini, berterusan lagi pada ayat ke-54. Tuan-tuan lihat suratul Mu'minun, fazarhum fi ghamratihim hatta hin. Fazarhum fi ghamratihim hatta hin, biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Hatta hin. Kemudian ayat ke-77, hatta idza fatahna alaihim baban dza azabin syadidin idza hum fihi mublisun. Suratul Mu'minun ayat 77 muka surat 347. Sehingga apabila Allah Ta'ala bukakan kepada mereka baban, satu pintu yang mempunyai azab yang sangat pedih, idza hum mublisun, tiba-tiba mereka menjadi orang yang putus asa, mublisun. Banyak lagi ayat-ayat lepas dia kita boleh lihat, dan kita lihat di sini tahzir ataupun tahdid, ancaman, peringatan ini meliputi satu ayat demi satu ayat. Bahkan kita tengok jauh mengenai dengan surah ini dipenuhi syarat dengan tahzir dan juga tahdid, ancaman demi ancaman, ugutan demi ugutan. Sebab itulah diletakkan fattaqun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun, takutlah kepadaku. Berbeza dengan suratul anbiya, datangnya suratul anbiya ini yang datang ayat fa'budun tadi, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, selepas mana menunjukkan al-ihsan, kebaikan, kurniaan Allah Ta'ala, wa tafaddul wal lutuf at-tam, iaitu kelembutan yang sempurna daripada Allah kepada manusia, kepada hamba Allah, seperti mana berlaku dalam kisah Nabi Ayub, Zakaria dan juga Maryam,
dalam surah Al-Anbiya. Lepas tu barulah ayat wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Okey, nampak sesuai, fa'buduni, beribadatlah kepada aku, sembahlah aku. Selepas mana kurniaan Allah Ta'ala berlembut dengan mereka, kemudian Allah kata sembahlah aku. Jadi munasabah, kesinambungan diletakkan lafaz fattaqun dalam suratul Mu'minun, kerana di dalamnya syarat dengan tahzir dan juga takhwif, ayat yang penuh ketakutan, ancaman dan juga kebinasaan, seksaan. Okey, dan lafaz dalam suratul Anbiya fa'buduni, kerana dalam suratul Anbiya selepas Allah menyebutkan al-ihsan wal lutuf, iaitu cakap dengan cara yang baik, suruh dengan cara yang baik, kurniaan Allah berikan kepada hambanya, kemudian Allah Ta'ala kata fa'buduni. Munasabahlah perintah Allah dengan ibadat. Liman hadhihi sifat liman hadhihi sifatuhu, bagi orang yang ini adalah sifat-sifatnya. Okey, liman hadhihi sifatuhu, bagi zatnya ini adalah sifatnya. Sifat Allah Ta'ala berlembut, kemudian barulah al-amru bil ibadah, suruh dengan buat ibadat kepada Allah. Okey, jadi kita tengok dari satu sudut yang lain, disudahi dua surah ni, Al-Anbiya dan juga Al-Mu'minun. Kita tengok disudahi suratul Anbiya fi man sabaqat lahum al-husna wa khutima lahum bis-sa'adah, wa khutima suratul mu'minun fi man kana min ashabis syiqa wa kana min ashabihim al-jahim. Disudahi suratul Anbiya dengan al-husna. Kita tengok dalam suratul Anbiya, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan lihat pada ayat yang ke berapa tu, ke 101, bawah sekali. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Nampak orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan daripada api neraka. Tapi sampai surah Al-Mu'minun ni cerita tentang azab saja. Tuan-tuan lihatlah sendiri pada muka surat 346 muka surat 346 pula, muka surat berapa sebab ni 348. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Ayat 103 104. Tuan-tuan lihat, mereka akan campak ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram, bibir mereka cacat. Tengok berbeza kesudahan yang kita lihat dalam suratul Anbiya dan juga suratul Mu'minun berbeza. Suratul Anbiya dengan nikmat, suratul Mu'minun dengan azab. Munasabah dengan cara ini disudahi surah Al-Mu'minun bil amri bil ittiqa, iaitu dengan bertakwalah kepada aku, fattaquni, takutlah kepada aku. Seperti mana dalam surah Al-Anbiya Allah Ta'ala munasabah letakkan fa'buduni, beribadat, supaya apa? Supaya mereka mendapat kebahagiaan, dan mereka telah mengambil dengan ihsan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Okey. Kemudian lafaz ittiqa, fattaquni dalam suratul Mu'minun, dan juga lafaz taqwa dan juga mustaqnya, pecahan daripada itu, lam tarid fi suratul Anbiya albattata, sama sekali tidak datang dalam suratul Anbiya, sama sekali tak datang perkataan apa? Perkataan taqwa. Sebab tu tak diletakkan fattaqun. Berbeza suratul Mu'minun, kita lihat ada beberapa ayat yang sebut tentang
ittaqa ataupun waqa ataupun mustaq daripadanya. Dalam suratul Mu'minun ada 4 tempat disebutkan ittaqa. Tuan-tuan lihatlah pada ayat suratul Mu'minun ayat 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Tattaqun. Okey. Kemudian suratul Mu'minun ayat 32 pula. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Yang ketiga, suratul Mu'minun ayat ke-87. Afala tattaqun qul afala sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Nampak suratul Mu'minun banyak kalimah tattaqun, ada 4. Satu lagi ayat tuan kena cari. Jadi semuanya ada 4 dalam suratul Mu'minun, tidak ada dalam suratul Anbiya. Okey. Lafaz ibadah dan juga mustaq daripada ibadah datang dalam suratul Anbiya cukup banyak, 8 tempat. 8 kali datang. Datang dalam suratul Mu'minun kalimah ibadah hanya 2 kali saja. 2 kali. Sebab itu diletakkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, sebab 8 kali berulang dalam suratul Mu'minun. Okey. Kemudian sebab apakah diletakkan perkataan wataqatta'u dan juga fataqatta'u? Diletakkan waw, dalam suratul Mu'minun diletakkan fa. Sebab apa ya? Ini insya-Allah kita akan, tuan-tuan kena carilah insya-Allah. Kita bincang pada lain masa. Kita tak tahu sama ada dapat bersua kembali ataupun tidak pada minggu hadapan. Kemungkinan kita akan membaca kitab fiqh pada minggu hadapan insya-Allah. Kita akan akhirkan pengajian kita pada hari ini. Kita habis dalam solat tadabbur, insya-Allah kita akan masuk dalam kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Okey. Kita tengok kamus Al-Quran huruf ha. Sambungan yang semalam, tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-90 semalam. Sambungan yang semalam. Okey. Tuan-tuan lihat perkataan hadalba. Hadalba. Tuan-tuan jumpa perkataan hadalba. Hadbun. Maksudnya hadaba ni maksudnya al-zahr. Belakang hadab. Jadi bila sebut tentang bila kita sebut hadiba ar-rajul ataupun ihdaudaba, maksudnya bongkok, melengkung, bongkok. Okey. Jadi ditashbihkanlah dengannya martafa'a, apa yang terangkat belakang terangkat, macam melengkung, belakang tu terangkat. Okey. Yang terangkat daripada permukaan bumi. Itu dipanggil sebagai hadab. Wahum min kulli hadabin yansilun. Dalam suratul Anbiya juga. Tempat tadi kita bincang cuma ayat di bawah sikit. Muka surat berapa tadi? Kalau tuan-tuan tengok tadi muka surat yang ke 96 Wahum min kulli hadabin yansilun. Kisah Ya'juj Ma'juj. Okey. Mana kawasan yang tinggi. Kawasan yang tinggi terangkat, kawasan yang tinggi. Okey, hadabun. Kemudian kita lihat lagi dalam perkataan hadal qaf, hadaiq, dalam surah tu termasuk taman-taman dalam surah tu amma yatasaalun juzuk 30. Tuan-tuan lihat juzuk 30. Ada wa hadaiq wa a'naba, ayat 32. Muka surat 583. Kebun-kebun dan buah tamar, kebun-kebun, taman-taman. Okey. Hadaiqa.
zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Hadaiqa juzuk 20 pun ada, tuan-tuan lihat page yang pertama betul? Page yang pertama. Hadaiqa ada ayat ke-60 suratul Namli, muka surat 382. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai maa'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. Ayat ke berapa? 60. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohon. Apakah di samping Allah di mana tadi? Ayat ke-60. Kami tumbuhkan dengan air, fa'ambatna bihi, kami tumbuhkan dengan air kebun-kebun hadaiq. Okey, zata bahjah. Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Zata bahjatin. Jadi hadaiq, jamak dia adalah hadiqah. Hadaiq adalah jamak, mufrad dia adalah hadiqah. Okey, hadiqatun, iaitu dia adalah qit'atun minal ard, satu bahagian daripada bumi lah, taman, kawasan bawah, taman yang mempunyai air. Okey, kemudian kita lihat lagi perkataan haraba. Tuan-tuan nampak haraba? Harbun ni semua tahulah, maksudnya peperangan. Harbun, haraba makna memerangi. Haraba yuharibu muharabatan, memerangi. Harbun berperang, peperangan. Mihrab jamak dia plural adalah maharib, iaitu mihrab. Tu ada gambar dia kat buku, tuan-tuan lihat. Mihrab, tempat macam tempat semayang lah. Bila sebut tentang mihrabul masjid, mihrab masjid. Sebab apa dinamakan mihrab masjid? Tempat berlengkung depan, tempat imam orang kata. Sebab apa ya? Ada dikatakan sebab dia adalah maudhi' muharabati syaitan, tempat berperang dengan syaitan. Bila kita duduk kat mihrab, kita akan buat ibadat, semayang, berzikir, baca Quran dan sebagainya, seolah kita nak berperang dengan syaitan, tak nak bagi syaitan datang. Kita berperang dengan dia. Ada yang dikatakan sebab apa dinamakan mihrab? Supaya likauni haqqil insan fihi an yakuna hariban, supaya manusia jadi dia harib di situ. Harib, iaitu dia nak lari daripada kesibukan dunia. Nak lari daripada gangguan-gangguan dunia. Jadi dia buat ibadat di situ, mihrab. Okey. Bila sebut tentang mihrab ni, makna sadrul majlis. Okey, makna permulaan. Permulaan bila bangunan ada cengkung depan, tempat mula tu. Bagi tempat imam lah selalunya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Maharib jamak kepada mihrab juga, tapi ni maknanya tak salah saya kolam. Tuan-tuan lihat di 22 surah As-Saba. Surah tu apa? Sabah. Surah tu Sabah, juzuk berapa tu? 22. Ayat ke-13, muka surah 429. Maharib, untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antara membuat gedung-gedung yang tinggi. Maharib mana gedung-gedung yang tinggi. Maharib, gedung-gedung yang tinggi.
Wa tamathil, patung-patung. Kal jawab, wajifanin. Wajifanin barulah piring-piring yang besar seperti kolam. Kal jawab, jawab tu makna kolam. Okey, jawab tu makna kolam, kal jawab. Adapun maharib dalam ni maknanya mihrab, iaitu gedung-gedung yang besar. Okey, kemudian tuan-tuan lihat lagi haradal. Ada haradal? Harud dalam suratul Nun, suratul Qalam, juzuk 29. Tuan-tuan lihat ada wa ghadaw ala harudin qadirin, mereka berpagi-pagi dalam keadaan hardin qadirin. Hardin ni makna apa? Hardin maknanya menghalang dengan mengherdik. Qadirin. Tuan-tuan lihat juzuk 29 suratul Qalam. Wa qadaw ala harudin qadirin, ayat ke-25. Berangkatlah mereka di waktu pagi dengan niat menghalang orang miskin, padahal mereka mampu untuk menolongnya. Maknanya mereka halang orang untuk mengambilnya, sedangkan mereka mampu untuk bagi tapi mereka tak nak bagi, mereka halang. Okey. Itu makna hardin. Okey, cukup sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu nanti admin akan masukkan sama ada pengajian kita akan berterusan ataupun tidak pada minggu akan datang insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan tekan butang share sama-sama memanjangkan manfaat faedah kita pada pagi yang mulia ini, pengajian kita. Dan tuan-tuan terlepas layari siaran langsung kita pada hari ini ataupun pada minggu-minggu yang lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, dan dapatkan buku ini, boleh belajar kembali, tengok dalam playlist kita insya-Allah. Okey, tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.